Pada pendapat saya, kajian ini ada kaitan dengan mata pelajaran ini kerana saya dapat mengetahui tentang hukum hakam LGBT. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafika Arisha. Okey, pada pandangan saya tentang kajian yang saya lakukan. Okey, soalan pertama, pada pendapat saya hubungan antara kajian yang saya pilih tentang LGBT dalam pandangan pelajaran agama Islam ialah saya akan lebih tahu tentang hukum hakam LGBT dalam kalangan masyarakat zaman sekarang. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafika binti Mahmud. Jadi saya akan menjawab beberapa soalan untuk kesimpulan kepada kajian yang telah kumpulan saya buat. Jadi pada pandangan saya, untuk soalan pertama, pada pendapat saya, kajian yang telah dibuat ini amat berkait dengan mata pelajaran pengajian Islam. Hal ini kerana saya lebih mendapat ilmu pengetahuan tentang LGBT. Contohnya tentang kesan, akibat apabila terlibat dalam perkara ini. Dan saya juga mengetahui hukum dalam Islam terhadap perbuatan LGBT ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Aini binti Muhammad Nawawi. Pada pandangan saya, hubungan antara kajian yang saya pilih tentang LGBT ialah dari segi pandangan pelajaran pengajian Islam saya akan lebih tahu tentang hukum LGBT dalam kalangan masyarakat zaman sekarang dan zaman sebelum ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anashita binti Sofi. Untuk video kali ini, saya akan menjawab beberapa soalan tentang kesimpulan kajian yang saya telah lakukan tentang LGBT. Okey, jawapan saya untuk soalan pertama, pada pendapat saya, hubungan antara kajian yang saya pilih tentang LGBT dalam pandangan pelajaran pengajian Islam, juga saya lebih tahu tentang hukum hakam tentang LGBT, serta saya juga dapat mengetahui faktor berlakunya aktiviti. Malah bukan itu sahaja, saya juga dapat belajar dan mengetahui kesan yang akan menimpa seseorang apabila mereka melibatkan diri dalam aktiviti LGBT. Seperti yang kita tahu, aktiviti LGBT ini sedang hangat dan berlebarsa pada zaman sekarang. Pada pendapat saya, kemungkinan ia tidak mengubah persepsi kehidupan saya kerana saya dikelilingi oleh rakan-rakan dan orang-orang yang baik dan saya tidak mudah terpengaruh. Okey, aktiviti seperti ini ianya dapat mengubah persepsi dan cara berfikir dalam kehidupan. Kerana dengan itu di sini dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Okey, seterusnya, dengan kajian ini saya dapat mengetahui tentang kesalahan LGBT dan saya juga tidak akan mudah terpengaruh dengan perbuatan ini. Seperti ini dapat mengubah persepsi dan cara berfikir saya ke arah kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang tidak membawa saya kepada kesesatan. Okay, untuk soalan yang kedua, jawapan saya, apabila saya telah melakukan kajian ini, selepas saya melakukan kajian ini, persepsi fikiran saya tentang LGBT ini, saya dapat merasakan aktiviti ini sangatlah tidak masuk akal dan tidak boleh diterima oleh mana-mana masyarakat serta agama. Oleh itu, saya juga dapat mengetahui hal-hal buruk, serta saya juga dapat berfikir tentang Saya akan lebih berhati-hati dalam pemilihan kawan dan juga orang sekeliling kerana manusia mudah terpengaruh.
kemahiran tambahan atau kemahiran insaniah yang saya dapat pelajari dari segi iaitu dari segi kemahiran tambahan, saya dapat mengenali responden yang saya temu bual, serta kemahiran insaniah pula saya dapat menjadi seorang Muslim yang baik serta dipandang mulia. Okey, untuk seterusnya adalah kemahiran insaniah yang saya perolehi ialah perlu bijak berfikir dalam membuat sesuatu keputusan dan melihat dari segi hukum untuk buat apa sahaja. Kemahiran tambahan ataupun kemahiran insaniah yang saya dapat ialah saya dapat menambah pengetahuan dan saya dapat mengenali responden saya dengan lebih rapat. Dari segi kemahiran Islamiah pula, saya dapat menjadi seorang Muslim yang lebih baik dan Muslim yang jauh daripada pandangan kekejian dan hinaan. Okey, untuk soalan yang ketiga, kemahiran tambahan atau kemahiran insaniah yang saya dapat pelajari dari segi kemahiran tambahan ialah saya dapat mengenali responden dengan lebih dekat dan dapat mendengar kisah-kisah responden tentang tentang masyarakat LGBT dengan lebih mendalam lagi. Bukan itu sahaja, saya juga dapat mencungkil lagi kemahiran saya dari segi cara saya menemu bual responden. Untuk kemahiran insaniah pula, saya juga dapat belajar bagaimana mahu menjadi insan yang lebih baik, dan Muslim yang sejati. Tindakan saya sebagai seorang Muslim untuk menangani isu ini ialah saya akan menegur dan memberi nasihat secara baik kepada mereka yang tergolong dalam LGBT. Okay, soalan yang keempat, sebagai seorang Muslim, tindakan saya untuk menangani isu ini bagi melihat kebangkitan umat Islam ialah saya akan menasihati serta mengadakan ceramah atau seminar untuk menyertai untuk masyarakat bagi menangani isu ini. Okey, untuk seterusnya adalah sebagai seorang Muslim, saya akan menegur orang yang membuat perbuatan tersebut jika berlaku di sekeliling saya. Tapi jika hal ini tidak dapat dibendung, saya akan membuat laporan kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap orang yang melakukan perbuatan ini. Sebagai seorang Muslim, tindakan saya untuk menangani isu ini ialah saya akan memberi peneguran secara tertutup, kerana sekiranya saya memberi peneguran secara terbuka, kemungkinan besar akan mengaibkan mereka. Selain itu, saya juga akan memberi ataupun mengadakan kempen mengenai LGBT. Okey, untuk soalan yang keempat, sebagai seorang Muslim, tindakan saya untuk menangani isu ini ialah saya akan mengadakan kempen bantras LGBT, serta apabila saya melihat rakan-rakan saya juga melibatkan diri mereka dalam aktiviti ini, saya akan menegur serta mengemukakan beberapa kesan yang mereka akan alami, iaitu kesan buruk yang mereka akan alami, sehingga mereka sedar perbuatan mereka itu tidak sepatutnya berlaku. Pada pendapat saya, kemungkinan isu ini semakin menjadi-jadi dan semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat, dan kesan kepada masyarakat ialah peningkatan gejala sosial yang tinggi hingga tak dapat
hingga tak dapat dikawal. Okey, soalan yang terakhir, pada pandangan saya perkara yang berlaku sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan baik ialah ramai yang akan terjebak dengan dunia LGBT dan kemungkinan juga masalah LGBT dalam masyarakat ini akan berleluasa. Kesannya terhadap masyarakat pula, masyarakat akan lebih terjebak tanpa dikawal sepenuhnya. Okey, untuk soalan yang terakhir, jawapan saya adalah perkara ini semestinya akan berleluasa dan masyarakat pula akan hidup dalam kelompok masing-masing. Contohnya, mereka tidak bergaul antara satu sama lain disebabkan perbuatan LGBT ini. Pada pandangan saya, sekiranya isu LGBT ini tidak dicegah ataupun tidak ditangani, kemungkinan akan mudah terjebak dalam kalangan remaja, dalam kalangan orang muda pada masa kini. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia ataupun umat Islam perlu menegur dan mencegah aktiviti sebegini kerana akan memberi impak yang tidak baik dan akan membawa kepada masalah kesihatan dan juga dari segi Islam akan memberi padah dan dosa besar sebelum mereka terlambat. Kita perlulah mencegah merawat daripada penyakit-penyakit yang tak sepatutnya mereka dapat, seperti HIV, AIDS and sifilis. Oleh itu, semua masyarakat terlibat untuk menangani isu LGBT ini bagi memastikan persekitaran kita sihat dan tidak mempunyai hubungan sejenis. Sekian, terima kasih. Okey, untuk soalan yang kelima, pada pandangan saya, jika aktiviti LGBT ini tidak dibantas, negara kita berkemungkinan mengalami ekonomi yang mundur serta masyarakat kita juga kita akan melahirkan masyarakat yang tidak bermoral serta banyak penyakit kerana kita tahu LGBT ini dapat memberi kesan kepada kesihatan kita seperti penyakit kelamin dan sebagainya. Masyarakat kita juga berkemungkinan menjadi seorang yang tidak waras kerana mereka mempunyai perasaan sama jenis. Seperti kita tahu, kita perlu melahirkan perasaan yang untuk lawan jenis, bukan yang sama jenis, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana binti Ismail. Saya akan membincangkan tentang refleksi yang saya perolehi daripada kajian kami yang terdahulu. Soalan pertamanya ialah, apakah kaitan kajian kami iaitu LGBT in Islamic Perspective dengan mata pelajaran pengajian Islam? Pada pendapat saya, ianya sangat berkait rapat kerana permasalahan LGBT berkait rapat dengan terganggunya manusia daripada fitrah mereka, iaitu mereka diciptakan berpasang-pasangan. LGBT juga dapat mengganggu-gugat institusi kekeluargaan. Soalan kedua ialah, adakah tugasan ini mengubah cara saya berfikir? Bagi saya, ya, kerana masa melakukan tugasan ini saya dapat mengetahui bahawa mereka yang terlibat dalam golongan ini tidak memilih untuk menyertai komuniti ini, tetapi terdapat faktor luar yang mendorong mereka untuk merasakan diri mereka ialah sebahagian daripada komuniti LGBT. Soalan ketiga pula ialah, apakah kemahiran yang saya peroleh daripada tugasan yang telah saya lakukan? Kemahiran tambahan yang saya perolehi ialah saya menjadi seorang yang lebih memahami tentang keadaan orang lain. Saya juga menjadi lebih peka dan sensitif terhadap persekitaran saya. Dan soalan ialah, apakah tindakan saya untuk menangani masalah ini? Pada pendapat saya, usaha saya untuk menangani isu ini ialah dengan mengelakkan diri sendiri dan kenalan saya daripada menonton cara media hiburan barat. Kita boleh lihat bahawa media barat begitu ligat untuk menerapkan unsur ini dalam kalangan pemuda pada masa kini. Dan soalan terakhir ialah, apakah kesan jika isu ini tidak dapat ditangani dengan baik?
Isu ini bukanlah isu yang baru di Malaysia. Kerana terlalu ingin mengikuti trend dan tidak mahu terlihat kolot, pemikiran pemuda-pemudi di Malaysia akan menjadi semakin liberal dan terbuka untuk menerima golongan ini dan tidak lagi cuba untuk nasihati atau mengajak mereka untuk kembali ke fitrah asal mereka. Kita juga boleh melihat bahawa sekumpulan anak muda sudah berani untuk mengibarkan bendera pelangi iaitu simbol rasmi bagi komuniti LGBT di ibu kota Kuala Lumpur. Sahaja daripada saya, terima kasih.